Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada pengurusi Masjid At-Taqwa dan seluruh barisan Imam Bilal AJK, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan da'a bi da'watihim ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wa istifada wa hatta ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati wa rusulih wa du'a ila al-huda wa dalatal khair ibtigha mardati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita di dalam Masjid At-Taqwa. Kita dapat solat berjemaah, berzikir, berdoa bersama-sama, dan kita dapat juga duduk di dalam majlis ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada hari ini kita akan mula pengajian kitab dengan kitab Minhajul Abidin yang telah dikarang oleh Imam Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi, seorang ulama tasawuf yang mulia, berpegang kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan beliau dilahirkan di Khurasan di negara Iran, dan ilmu tasawuf yang khusus beliau karang terlalu banyak di dalam kitab-kitab tasawuf. Contohnya dalam kitab Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Bidatul Hidayah dan sebagainya, kitab-kitab yang masyhur, yang sangat masyhur. Maka perjalanan kitab Minhajul Abidin adalah perjalanan asas di dalam ilmu tasawuf. Sebelum saya huraikan, sebelum saya kongsikan berkenaan apa yang ada dalam kitab, maka untuk pengenalan ilmu tasawuf, wajib setiap mukallaf itu mengetahui apakah yang dikatakan tasawuf. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa yang ingin selamat daripada kehidupan dunia, dan barang siapa yang ingin selamat daripada kehidupan akhirat, maka hendaklah dia mencari ilmu, mendapatkan ilmu. Dan Imam Abdullah Al-Haddad, seorang ulama tasawuf di Hadramaut zaman tarikh, mengatakan ilmu yang manfaat adalah ilmu yang boleh melepaskan kita daripada azab Allah, yang boleh melepaskan kita daripada kemurkaan Allah, yang boleh melepaskan kita daripada jauh daripada pandangan Allah. Apakah ilmu itu? Termasuk di dalam ilmu tasawuf. Maka apakah tasawuf? Adakah tasawuf ini digambarkan seperti mempunyai akhlak yang baik saja? Jawapannya tidak. Kena dengan masjid pada hari ini At-Taqwa. Perjalanan setiap manusia yang nak menuju kepada Allah At-Taqwa. Untuk martabat tasawuf, untuk mendapatkan makam taqwa. Makam ni bukan makam perkuburan, makam ni darajat. Makam perkuburan tu lain, tapi makam darajat, tingkatan darajat manusia di dalam syurga dan di dunia ini. Maka siapa saja yang berjalan menuju kepada taqwa, wajib baginya ada 7 sifat, 7 martabat. Kalau dia lari daripada salah satu ini, dia tolak salah satu ini, maka dia tidak akan sampai kepada mardatilah, makam reda, darajat reda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-ilmi, ilmu. Kalau dia beribadah tanpa ilmu,
dia beramal tanpa ilmu, maka binasalah dia. Syariat dia binasa, roh dia binasa, dan jasad juga binasa. Itu sifat-sifat manusia. Yang kedua, bila dia sudah ada ilmu, wajib dia kena ada amal, beramal. Kalau dia ada ilmu tetapi dia tidak beramal, maka dia juga tetap binasa. Yang ketiga, bila dia sudah ada ilmu dan amal, maka wajib dia mencari keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah hanya perintahkan manusia ini menyembah dalam keadaan ikhlas kepada Allah, mencari keikhlasan. Apabila dia sudah ada tiga sifat tadi, ilmu wa amal wa ikhlas, maka terbukalah pintu tazkiyah yang keempat, tazkiyah. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Allah menyatakan dalam Al-Quran, beruntunglah manusia yang mensucikan hatinya. Ini dalil bagi tazkiyah. Beruntunglah manusia yang mensucikan hatinya. Bila dia sudah ada empat sifat tadi, dia sudah mendapatkan tazkiyah, maka dia akan sampai kepada khauf Allah, takut kepada Allah, iaitu khasyah. Khasyah, takut kepada Allah. Maka sifat khasyah terbagi kepada dua. Yang pertama, makna khasyah, takut kepada Allah disertakan dengan kecintaan kepada Allah. Yang kedua, haibah, merasakan takut kepada Allah dan merasakan agung kepada Allah di dalam ibadah kita. Maka di dalam solat kita, zikir kita, ada tak sifat ni? Kalau tak ada, kena cari. Dalam solat kita rasa rindu kepada Allah, menangis rindu kepada Allah, menangis takut kepada Allah, menangis merasakan keagungan Allah. Ini sifat khaufullah, manusia yang takut kepada Allah SWT. Yang seterusnya, bila sampai kepada khaufullah, maka makam yang keenam, darajat yang keenam, makam mahabbatullah, cinta kepada Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Barang siapa yang beriman, asyaddu hubban lillah, maka dia sangat asyaddu bermakna sangat syadid, sangat mencintai Allah. Yang terakhir, makam dalam tasawuf yang ketujuh, untuk mendapatkan ketakwaan, iaitu warak. Makam warak, makam yang mana dia kuat, sangat-sangat kuat meninggalkan perkara haram dan makruh. Maka inilah sifat-sifat manusia yang berjalan di atas ilmu tasawuf. Siapa yang menolak tasawuf, maka dia telah menolak Al-Quran. Siapa yang telah menolak tasawuf, maka dia telah menolak hadis Nabi Muhammad SAW. Dia telah menolak ulama, kitab-kitab para alim ulama, kerana tasawuf ini rukun Islam yang ketiga. Ketika Jibril AS bertemu dengan Rasulullah SAW, di riwayat hadis sahih, dipanggil hadis Jibril, hadis yang sangat masyhur. Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Islam? Maka Rasulullah mengatakan rukun Islam yang 5, asyhadu an la ilaha illallah, sampai habis, sampai akhir ayat. Maka Jibril bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah iman? Maka Rasulullah mengatakan rukun iman yang 6 perkara. Anta'budallahi wa malaikatihi wa kutubihi wa qadarihi wa khairi wa syarih minallahi ta'ala, rukun iman yang 6. Maka Jibril berkata kepada Rasulullah lagi, ya Rasulullah, ma ihsan? Apakah ihsan? Maka inilah makam tasawuf, rukun bagi tasawuf, tiang bagi tasawuf, iaitu anta'budallahi ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak.
beribadahlah kamu seolah-olah kamu melihat kepada kebesaran Allah. Siapa yang dapat ni, alamat Allah redha. Dirinya telah disatukan dengan Allah dengan 7 sifat takwa tadi: beramal, ilmu, ikhlas, tazkiyah, khaufullah, mahabbatullah, wara. Siapa dapat dia makam redha. Siapa nak mati, matilah ni, kerana Allah sedang telah redha kepadanya. Ibadahnya sama seperti mana Allah inginkan dalam Al-Quran. Khusyuknya sama seperti mana Allah inginkan dalam Al-Quran. Tazkiyahnya sama seperti mana dalam Al-Quran. Maka wajib setiap mukallaf itu, kita tuan-tuan dan puan-puan, belajar ilmu tasawuf. Ada satu ustaz daripada Perlis, video ni dah lama dah, satu video di Facebook, di YouTube. Dia mengatakan ilmu tasawuf ini lebih kotor daripada air longkang. Siapa yang pernah lihat video ni, dia tahulah. Ni ustaz Perlis, saya tak tahu ustaz ni dia datang daripada planet mana, saya tak tahu. Tapi dia kata ilmu tasawuf ini lebih kotor daripada longkang. Ini dia panggil al-ustaz su', ustaz jahat. Ulama ada ulama jahat, ustaz ada ustaz jahat, ulama ada ulama baik, ustaz ada juga ustaz yang baik. Jadi ini adalah sifat manusia yang jahil dalam kefahaman ilmu tasawuf. Maka wajib setiap manusia yang mukallaf berjalan di ilmu tasawuf ini mencari guru. Setiap manusia ada guru dia. Kalau tidak berjumpa dengan guru, wajib dia cari. Saya buat satu kuliah di Kuala Lumpur, Masjid Thalha bin Ubaidillah. Selepas habis kuliah, ada seorang jemaah datang kepada saya. Dia kata kepada saya, ustaz, saya dah bangun tahajud, saya dah istiqamah, saya dah solat fardu 5 waktu di masjid, saya dah berzikir kepada Allah, saya dah beramal macam-macam kebaikan, saya dah bertaubat, tetapi hati saya masih tidak tenang. Hati saya masih resah. Hati saya masih sakit. Akal saya masih serabut. Maka apakah disebabkan terjadi perkara ini, ustaz? Maka saya kata kepada dia, carilah guru. Laula murabbi ma'arafta rabbi. Kalaulah tidak kerana seorang guru, manusia ini tidak akan mampu kenal kepada Allah, berjalan di atas jalan Allah. Kerana rahsia tazkiyah, rahsia nak bersihkan hati manusia ini ada di dalam diri para alim ulama yang khaufullah, yang takut kepada Allah. Seorang ulama yang takut kepada Allah pasti membawa manusia lain untuk takut kepada Allah. Itu sifat para ulama. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Allah menyatakan dalam Al-Quran, di antara hamba-hambaku yang takut kepada Allah adalah para alim ulama. Hari ini ramai hina ulama, mempelekehkan ulama. Disebabkan politik, hina ulama. Bab-bab lain hina ulama. Maka binasa. Orang yang jauh daripada para alim ulama, orang yang berpaling dari para alim ulama, maka dia tidak akan mendapatkan 7 sifat tadi. Al-ulama warisatul anbiya. Para alim ulama waris kepada para nabi. Maka barang siapa yang menolak ilmu tasawuf, maka dia telah menolak Al-Quran, dia telah menolak hadis dan para alim ulama. Kenapakah kita kena berpegang kepada 7 sifat makam darajat 7 tadi? Kerana apa? Kerana kita nak bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang salim. Yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dalil bagi tasawuf, harta-harta kamu, anak-anak kamu tidak akan manfaat di akhirat kelak kecuali manusia yang datang di hadapan Allah dalam keadaan hatinya sejahtera, salim. Siapa yang salim di dunia, sejahtera di dunia, maka dia akan sejahtera di akhirat. Apakah sifat qalbi salim? Yang pertama, berpegang teguh, mengambil akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini sifatnya.
Yang kedua, memiliki ilmu tazkiyah penyucian hati. Berzikir banyak menangis, solat banyak menangis, doa banyak menangis dan istiqamah. Yang ketiga, takut kepada Allah. Ini sifat hati yang mempunyai hati yang salim. Yang keempat, hati yang mencintai Allah lebih daripada segala-galanya. Maka inilah perjalanan ilmu tasawuf. Siapa tak sempat salin boleh pakai phone rekod, senang balik kita boleh ulang kaji. Maka tuan-tuan dan puan-puan, di dalam kitab Minhajul Abidin, Al-Imam Al-Ghazali mengambil satu hadis permulaan langkah berjalan di atas takwa, berjalan bagi untuk menuju kepada Allah. Dalam hadis menyatakan huffatil jannatu bil makari wa huffatin nar bi syahwat. Dan lihatlah, barang siapa yang berjalan kepada syurga, maka dirinya akan dipenuhi dengan kesusahan, kepayahan. Nak istiqamah susah, ujian dengan rezeki, ujian dengan keluarga, ujian dengan negara, ujian dengan jiran dan sebagainya, bermacam-macam ujian. Wa huffatin nar bi syahwat, dan barang siapa yang berjalan di atas, berjalan untuk menuju kepada neraka, maka dia akan menjadikan dunia ini indah, lazat, nikmat dan sebagainya. Ini sifat-sifat ahli syurga dan ahli neraka. Maka di dalam kita berjalan menuju kepada Allah, asas bagi manusia untuk mudah berjalan menuju kepada Allah, wajib kepada kita berpaling daripada Nasrani wal Yahudi. Siapa yang mengagungkan Nasrani dan Yahudi, amalan mereka, perbuatan mereka, cara kehidupan mereka ataupun sebagainya, pemakaian mereka ataupun sebagainya, cara makan mereka, cara adab mereka, maka barang siapa yang mengagungkan Nasrani, perbuatan mereka dan Yahudi, maka dia tidak akan mudah berjalan menuju kepada Allah. Dalam bab rumah, dalam bab kereta, dalam bab apa saja. Hari ini anak-anak muda lebih mengenali CR7 daripada Rasulullah SAW kebanyakannya. CR7 ni Cristiano Ronaldo, saya nak sebut pun pening. Anak-anak muda lebih kenal kepada artis-artis Korea, artis-artis Yahudi dan Nasrani. Buktinya 2 bulan lepas, 3 bulan lepas, datang artis, apa nama dia, Jo Min Ho ke Milo, saya pun lupa nama dia lah, artis Korea yang terkenal, K-pop ke apa tak tahulah, datang kat airport. Yang kejar dia siapa? Anak-anak muda, perempuan, lelaki. Yang perempuan pakai tudung menjerit-jerit. Itu bukti. Maka siapa saja yang berjalan menuju kepada Allah, dia mengagungkan Nasrani dan Yahudi di dalam dunia ini, maka dia tidak akan sampai kepada 7 martabat makrifat, 7 martabat takwa kepada Allah tadi. Walan tadu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan reda kepada manusia ini selagi mana kita tidak akan ikut kepada mereka, cara mereka, kehidupan mereka, makanan mereka, perbuatan mereka. Kalau di Malaysia ada satu nama kelab malam. Malam ni malam New Year, masya-Allah. Kebanyakan orang Islam yang fasik, yang jahil akan berkumpul dekat pantai, dekat kelab malam, minum arak dan sebagainya, golongan LGBT dan sebagainya, berkumpul meraihkan tahun baru. Kalau kita tengok dekat KL dan Genting ada satu nama kelab malam, dia letak nama tu orang Nasrani, Yahudi, orang kafir cipta. Dia letak nama kelab malam itu ZOUK, Zauk. ZOUK, Zauk. ZOUK ni tuan-tuan dan puan-puan, ini dalil bagi tasawuf. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dalam kitab Zauk, bab Zauk, bab kitab hikam pun ada, tapi dia ambil
Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia menyebut nama Allah, hatinya zauq, gemetar, rindu, takut, dia panggil zauq. Tetapi orang kafir di Malaysia ini ataupun di dunia ini, Yahudi dan Nasrani, dia ambil nama zauq, dia buka kelab malam. Nampak? Permainan orang kafir. Masuk duduk dalam kelab malam, dia jadi zauq lain, berjoget, melompat. Maka barang siapa yang mengagungkan Nasrani wal Yahudi, maka dia tidak akan mendapatkan hakikat makrifat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Maka di dalam perjalanan menuju kepada Allah, yang pertama, asas saya dah berkongsi tadi dengan tuan-tuan dan puan, pelihara diri kita daripada mengagungkan Nasrani dan Yahudi. Yang kedua, man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsin. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, barang siapa yang menyerahkan dirinya, maksud diri kullu jawarih, semua anggota badan, zahiran wa batinan, hati, mata, akal, jiwa, segalanya yang Allah jadikan cipta kepada kita, wa huwa muhsin, dan dia banyak melakukan kebaikan, maka Allah akan mudahkan urusannya di dalam dia menuju kepada Allah. Selagi mana kita tidak serahkan diri kita, kita tidak akan mampu berjalan di atas ma'rifatullah, hakikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Macam mana kita nak serahkan, tetapi dunia di jasad, dunia jasad di dalam dunia, jasad di dalam dunia, macam mana kita nak serahkan kepada Allah? Maka pentingnya beramal, beruzlah, berzikir, bertaubat. Apa makna tawaduk, bab zuhud, bagaimana nak keluarkan dunia dalam hati, bagaimana nak keluarkan dunia daripada akal fikiran. Selagi mana tidak keluarkan perkara tersebut, tidak beramal bersungguh-sungguh dalam hal ini, maka tidak akan sampai kepada hakikat iman dan tidak akan sampai kepada hakikat makrifat kepada Allah SWT. Kita tidak boleh merasakan ibadah kita diterima. Siapa yang merasakan sifat ini, dia ujub. Dia solat, selepas dia solat, dia rasakan ibadah diterima. Dia berdoa, dia rasakan doanya diterima. Dia berzikir, dia merasakan zikirnya diterima. Siapa yang ada sifat ini, dia ujub. Tetapi yang perlu kita cari adalah beramal seperti mana Allah inginkan dalam Al-Quran. Contoh, bab solat. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah manusia yang beriman. Walladzina hum fi salatihim khashi'un, apabila mereka solat, mereka itu khusyuk. Apa tadi khusyuk? Yang pertama, khasyah, takut kepada Allah disertakan dengan cinta. Ada tak rasa rindu kepada Allah dalam solat kita? Rasa takut, menangis tak kepada Allah. Yang kedua, apa mana khusyuk tadi? Iaitu haibah, merasakan takut dan merasakan keagungan dengan Allah dalam solat. Maka ini sifat orang yang beramal seperti mana yang Allah inginkan. Kalau tidak ada sifat ini, maka kena cari cara bagaimana nak keluarkan penyakit hati di dalam hati. Jasad kenal Allah dulu ke atau roh? Jawapannya, roh kenal Allah dulu daripada jasad. Maka Allah pinjamkan jasad manusia. Allah ciptakan manusia daripada tanah. Allah berikan ilmu. Allah turunkan Nabi Muhammad SAW agar manusia itu taat kepada Allah dan Rasul dan beramal. Bila jasad beramal, roh akan hidup. Maka jasad dan roh bila bersatu, maka sampailah makrifat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Maka ini hakikat perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Maka barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, dia akan mudah berjalan di dalam istiqamah. Dia akan jumpa keikhlasan dalam beribadah, rindu kepada Allah dalam ibadahnya, takut di dalam Allah di dalam solatnya, cinta kepada Allah, rindu kepada Allah di dalam solatnya. Maka yang pertama tadi, berpaling daripada Nasrani dan Yahudi. Yang kedua, serahkan diri kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Maka ada 5 sifat. 5 sifat yang perlu kita ambil, yang perlu kita amalkan. Yang pertama, perbanyakkan muhasabah.
Nanti dah sampai masa tolong buat saya macam ni. Kadang-kadang saya buat macam ni. Kalau kadang-kadang saya ceramah kita tak perasan sangat. Yang pertama, bermuhasabah. Perbanyakkan bermuhasabah. Siapa yang muhasabah akan dirinya, hakikat bermuhasabah, sebenar-benar hakikat, bila dia bermuhasabah dia menangis. Ini sifat manusia yang hakikat di dalam duduk dalam makam muhasabah. Dia banyak muhasabah, dia menangis. Maka perbanyakkan bermuhasabah. Yang kedua, muakabah. Huruf kaf, muakabah. Perlunya ada mencela diri. Kita kena cela diri. Diri kita dengan Allah. Kena kenal diri kita, cela diri kita. Ya Allah, aku ini hina, kita ini hina. Dosa banyak, kelalaian banyak, masih cinta kepada dunia, masih mengagungkan dunia, masih solat tidak khusyuk. Mencela diri. Dalam solat kita cela diri kita dengan Allah, dalam zikir, ataupun ketika kita baca Al-Quran, perlu mencela diri. Yang ketiga, muaqabah. Huruf qaf, muaqabah, iaitu timbang amalan kita, amalan kebaikan kita dan kejahatan kita. Apa yang kita lakukan di dunia ini, berapa banyak kita berzikir kepada Allah. Imam Al-Atas, seorang ulama tasawuf di Yaman, satu hari dia berzikir kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 25,000 kali satu hari. Ada pula satu ulama tasawuf di Yaman Hadramaut, satu hari 70,000 kali. Ada pula 10,000. Kita orang awam sebaik-baiknya berzikir la ilaha illallah paling sedikit. Nak perbaiki hati, nak hidupkan hati, cuba buat 1,000 sekali. 1,000 satu hari. Boleh buat dalam masa 1 jam setengah. Sebelum tidur, kalau biasa tidur pukul 10.30, lewatkan sikit tidur pukul 12, zikir la ilaha illallah 1000 kali. Buat, rasakan nikmat dengan Allah, beruzlah, berkhulwah, merasakan, asingkan diri untuk Allah. InsyaAllah kita dapat merasakan nikmat kepada Allah subhanahu ta'ala. Maka timbanglah amalan kita agar kita mengenal siapakah yang mencipta kita. Yang keempat, muraqabah. Makna muraqabah iaitu merasakan sentiasa Allah mengawasi kita. Kena ada sifat. Kerana di antara sifat orang yang beriman kepada Allah, dia merasakan Allah mengawasinya. Tengah bawa kereta, tengah masak, tengah bercakap dengan suami, suami tengah bercakap dengan isteri, ataupun sebagainya, tengah bekerja, dia merasakan Allah sedang melihatnya. Dia merasakan Allah dekat dengannya, mengawasinya. Maka ini sifat orang yang beriman, sifat orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu ta'ala. Yang kelima, perlunya ada mujahadah. Kalau tidak ada mujahadah, maka tidak akan duduk di dalam darajat istiqamah. Yujahidu fillahi haqqa jihadih. Allah menyatakan dalam Al-Quran, berjihadlah bersungguh-sungguh di dalam agama Allah ini. Makna jihad ini para alim ulama mengatakan bermujahadah. Bermujahadah dalam solat, berzikir, duduk dalam majlis ilmu dan sebagainya, bermujahadah untuk mendapatkan redha Allah. Maka 5 yang tadi yang saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan, maka jaga baik-baik di dalam awal perjalanan menuju kepada Allah. 5 perkara tadi. Di antara sifat tasawuf, yang pertama, berpegang kepada kefakiran dan berharap. Maksudnya berpegang kepada kefakiran, kita ini fakir, tidak memiliki apa-apa nikmat. Bahkan diri kita, harta kita, kena buang sifat ini. Maka pakailah pakaian fakir, duduk dengan orang-orang yang fakir, berkumpul dengan orang yang fakir. Maka insya-Allah kita akan dapat hidup dalam hakikat tasawuf. Yang kedua,
Yang kedua, di antara sifat pakaian tasawuf, merasakan hina diri kepada Allah dan kepada manusia. Kepada manusia berpegang kepada tawaduk, merendahkan diri. Tetapi kepada Allah, merasakan diri kita hina. Siapa yang ada sifat sombong di dalam dirinya, dia tidak akan mampu mengambil ilmu tasawuf. Apa yang ulama sampaikan, dia tidak mampu akan terima. Dia akan tolak. Dia akan tolak. Ini sifat-sifat orang yang sombong. Kerana tasawuf ini makanan roh, makanan hati, makanan tazkiyah, makanan akal. Itulah ilmu tasawuf. Siapa yang ada sifat sombong, innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak mencintai orang yang sombong. Siapa yang ada sifat sombong, maka dia akan berpaling daripada ilmu tasawuf ini. Yang ketiga, meninggalkan penampilan diri. Siapa yang nak pegang, yang nak duduk dalam ilmu tasawuf, berjalan di jalan menuju kepada Allah, tinggalkan penampilan diri. Kalau dulu kita beli handbag, contoh bukan kat sini lah, masjid lain, beli handbag harga 1.3 juta contoh, maka tinggalkan. Kalau dulu kita pakai pakaian terlalu mahal, sedekah kita sedikit, maka tinggalkan pakaian yang mahal tu, pakai apa yang ada atau beli yang murah-murah, lebihkan sedekah. Kalau dulu kita pakai bedak make up mahal, maka kurangkan. Banyakkan bersedekah, banyakkan melakukan kebaikan. Maka tinggalkan penampilan diri. Tak apa pakaian cantik, pakaian kemas tu dituntut dalam agama. Tetapi bila perkara yang kita buat lebih daripada syariat, bab harga, bab sedekah tidak sama, tidak seimbang, maka dia tidak sampai kepada penampilan diri tadi. Dia tidak mampu akan keluar daripada penampilan diri. Selalu manusia kalau tengok cermin, dia akan tengok kat mana jeragat dia, kat mana muka dia buruk, kat mana ni. Tetapi jarang-jarang manusia yang tengok cermin, dia tengok dosa dia. Dia tengok apa kisah silam dia. Amalan dia baik tak baik, buruk ke jahat. Maka ini sifat orang yang beriman, sentiasa mencela diri dan meninggalkan penampilan diri. Maka ada tiga perkara yang tidak dapat diperbaiki. Yang pertama, orang fakir yang malas. Allah dah jadikan, Allah dah tentukan dalam hidup dia seorang fakir miskin, tetapi dia malas. Siapa yang ada sifat ini, kalau bawa khotib pergi jumpa dia, pergi tegur dia, memang dia susah nak berubah. Kecuali dia sendiri yang berubah. Kita nasihatlah dia banyak kali. Kalau dia ada sifat fakir, dia ada sifat malas, maka memang susah nak berubah. Maka jaga sifatnya. Jangan sampai kita jadi orang yang fakir dan ada sifat malas. Yang kedua, pergaduhan yang bercampur dengan dengki. Kita bergaduh dengan jiran kita, dengan kawan kita tempat kerja, dengan sebagainya atau sebagainya, bercampur dengan dengki. Yang ini sifat di antara sifat yang susah kita nak berubah. La yadkhulul janna ila namamun. Tidak akan masuk ke dalam syurga manusia yang suka melaga-lagakan. Contoh bukan masjidnya, masjid lain. Melaga-lagakan imam dan bilal, pengurusi, contoh ini terjadi. Bukan dekat masjidnya, tempat lain. Melaga-lagakan jemaah, melaga-lagakan manusia. La yadkhulul jannata illa namamun. Tidak akan masuk ke dalam syurga manusia yang suka melaga-lagakan, bergaduh, bercampur dengan dengki. Selagi mana dia tidak minta maaf berjumpa dengan orang yang dia pernah lagakan tadi, maka dia tidak terangkat segala amalannya di akhirat kelak, maka akan rugilah di akhirat kelak. Yang ketiga, penyakit yang diiringi dengan sifat tua.
umur 120 tahun, bukan penyakit darah tinggi, bukan penyakit kencing manis, umur 120 tahun tetapi masih main judi. Contoh, umur 120 tahun masih lagi tengok Gegar Vaganza. Saya bagi contoh, ini penyakit yang susah nak buang. Memang susah nak buang. Umur 120 tahun tetapi susah nak sembahyang berjemaah di dalam masjid. Susah nak berzikir, masih sibuk tengok cerita Korea, masih sibuk tengok cerita drama-drama, tajuk drama 7 hari mencintaiku. Contoh, contoh. Maka sifat ini yang perlu siapa yang ada tinggalkan, berusaha untuk tinggalkan. Semakin berumur, tanda amalan itu diberkati dan tanda amalan itu diterima oleh Allah. Semakin berumur, kalau kita semakin rindu dengan kematian, itu tanda sifat Allah redha kepada kita. Man ahabba liqa Allah, Allah kata dalam hadis kursi, man ahabba liqa Allah, siapa yang rindu ingin bertemu denganku, kata Allah, bertemu dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah juga merindui untuk bertemu dengannya, merindui untuk berjumpa dengannya. Ini sifat orang yang berumur. Semakin dia berumur, semakin dia rindu nak bertemu dengan Allah, rindu nak lalui alam kematian. Itu sifat Allah redha kepadanya dan dia redha kepada Allah. Ini sifat yang pertama. Waman kariyallahu, barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah juga tidak suka bertemu dengannya. Apakah sifat manusia yang tidak suka bertemu dengan Allah? Dia mati dalam keadaan istidraj, mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan lalai, mati dalam keadaan mencintai dunia, mati dalam keadaan minum arak, berpesta dan sebagainya. Wa na'udzubillah, semoga Allah pelihara kita daripada sifat istidraj, dan semoga bermanfaat, dan semoga Allah berkati kehidupan kita dunia dan akhirat, dan Allah ampunkan dosa kita dunia akhirat, dan semoga Allah pelihara kita, isteri kita, anak-anak kita, ahli keluarga kita, muslimin dan muslimat di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah, redha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf kalau saya ambil masa sikit.